Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini bersama Cikgu Hayati untuk kita belajar kaedah pengawitan makanan. Okey, kaedah pengawitan makanan tu apa? Kaedah nak menjadikan makanan tahan lebih lama. Antara salah satu kaedah pengawitan makanan adalah penjerukan. Okey, siapa tahu penjerukan tu selalu dibuat untuk makanan jenis apa? Ya, makanan jenis yang buah, sayur kan. Selalu kita nampak mangga yang dijeruk, buah kedondong, cili jeruk kan. Semua yang dijeruk untuk menjadikan makanan itu tahan lebih lama. Okey, macam mana proses penjerukan tu dihasilkan? Macam mana jeruk tu dihasilkan? Okey, hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu semua. Okey, sebenarnya kamu tengok gambar ni. Kamu nampak sendiri buah itu seperti direndam dalam sesuatu larutan. Larutan tu menjadi warna kuning kan, itu sebenarnya sebab buah tu punya color dah luntur. Okey, sebenarnya proses penjerukan ni dihasilkan dengan cara rendam. Kita merendamkan buah atau sayuran. Contoh buah atau sayuran seperti cili, seperti mangga, semua. Kebanyakan buah kita boleh buat penjerukan. Contoh yang selalu orang Korea makan kan. Contoh macam Kobe's kan, kimchi. Itu adalah salah satu makanan yang telah dijeruk. Okey. Makanan ini, buah-buah dan sayuran ini direndam menggunakan larutan yang telah larutan air yang telah ditambahkan dengan garam, gula atau cuka. Okey, siapa pernah nampak cuka? Siapa tak pernah nampak cuka? Macam yang slide cikgu tulis tu. Slide cikgu tunjukkan tu. Okey, itu adalah cuka. Okey, buah tu kita akan rendamkan, masukkan gula, garam ataupun cuka dan kita rendamkan selama 1 malam. Lebih lama makanan tu direndam dalam larutan ini, dia akan jadi tahan lebih lama. Okey, macam mana makanan tu boleh tahan lebih lama kan? Apa faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita kurangkan? Okey, faktor pertumbuhan mikroorganisma ada 5 yang boleh kita ingat melalui sukan, iaitu suhu, udara, air, keasidan dan nutrien. Jadi antara 5 faktor ni, faktor manakah yang menjadikan buah-buahan dan sayur-sayuran ni boleh tahan lebih lama menggunakan kaedah penjerukan? Okey, pertama kali kita tengok bila kita dah masukkan air, masukkan garam dan gula ke dalam air. Jadi garam dan gula tu ada dalam air tu. Jadi menjadikan air tu lebih pekat kan. Air biasa dengan air garam dan gula, mana lebih pekat? Mestilah air garam dan gula kan. Tu selalu kita buat air gula, dia jadi warna kuning sebab kepekatan air tu tinggi. Jadi sebenarnya dekat dalam buah ni pun ada air juga. Contoh kamu pegang mangga tu kan, lepas tu kamu picit sikit, dia akan keluarkan air kan, sebab dekat dalam kita punya buah ni semuanya ada air. Jadi sifat air ni dia akan mengalir daripada kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Jadi antara air dalam buah dengan air gula dengan garam, mana lebih tinggi kepekatannya? Mestilah air dekat garam dengan gula tu kan. Jadi air yang kat dalam buah tu akan mengalir ke air kat garam dengan gula tu. Dia akan keluar daripada buah tu. Menjadikan air daripada buah tu akan keluar. Bila air daripada buah tu akan keluar, menjadikan buah tu kecut kan. Jadi kat sini makanan tu jadi kurang air, menyebabkan makanan tu jadi sukar untuk rosak. Jadi apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma yang dikurangkan melalui kaedah penjerukan? Iaitu air. Sebab kepekatan garam dan gula tu terlalu tinggi, menjadikan air yang kat dalam buah tu keluar. Jadi buah tu jadi tak ada air lah kan, jadi kecut macam tu, menjadikan buah tu tahan lebih lama bila kita dah jerukkan. Okey, yang seterusnya, bila kita tambah cuka pula. Kita tambah cuka pula dalam larutan, dalam air yang kita dah rendamkan dengan buah tu kan. Seperti mana yang awak tahu, kalau awak nak tahu, cuka ni rasa dia masam dan mempunyai keasidan yang tinggi. Okey, keasidan yang tinggi menyebabkan mikroorganisma tu tak sesuai nak hidup dekat dalam tu. Contoh kan, siapa cakap mikroorganisma ni tak suka kawasan-kawasan yang masam, yang berasid ni. Jadi dia tak boleh lah nak hidup dalam makanan tu.
Jadi bila makanan dah dijeruk, faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita kurangkan bila kita tambah cuka adalah keasidan. Disebabkan cuka ni mempunyai keasidan yang tinggi. Jadi keasidan ni menyebabkan makanan buah tu tak sesuai mikroorganisma nak hidup. So bila mikroorganisma tak sesuai nak hidup, jadi makanan tu tak kuranglah mikroorganisma membiak yang membolehkan makanan tu rosak. Jadi tu merupakan macam mana proses penjerukan dijalankan dan faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita kurangkan melalui penjerukan. Jadi lepas kamu dah tengok video ni, kamu boleh jawab kuis yang cikgu dah lampirkan melalui Quizizz. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.